Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar bab 1 organisasi tisu tumbuhan dan pertumbuhan untuk 1.2 tisu meristem dan pertumbuhan. Standard pembelajaran adalah murid dapat mengenal pasti jenis dan bahagian dan tisu yang terlibat dalam pertumbuhan, menghuraikan kedudukan zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel dan zon pembezaan sel dalam pucuk dan akar, mengenal pasti zon pembahagian sel, zon pemanjangan sel dan zon pembezaan sel dalam radikal anak benih. Pernahkah anda melihat perkembangan tumbuhan daripada anak benih hingga menjadi pokok dewasa seperti di bawah ini? Bahagian manakah yang tumbuh terlebih dahulu? Tisu apakah yang terlibat dalam pertumbuhan ini? Jadi, tisu yang terlibat ialah tisu meristem. Apakah itu tisu meristem? Tisu meristem merupakan tisu yang aktif membahagi secara mitosis. Tisu meristem ialah tisu yang aktif membahagi secara mitosis. Ia adalah tisu hidup yang belum membeza dan bertanggungjawab dalam pertumbuhan tumbuhan. Ada dua jenis tisu meristem. Tisu meristem apex dan tisu meristem lateral. Tisu meristem apex terletak di hujung pucuk dan juga hujung akar. Manakala tisu meristem lateral terdiri daripada cambium vascular dan cambium gabus. Jika kita potong bahagian batang dan kita ambil, kita akan nampak adanya cambium gabus berhampiran dengan hampir kepada epidermis dan juga cambium vascular di bahagian sini. Jadi cambium gabus dan cambium vascular adalah tisu meristem lateral. Manakala meristem yang terletak di hujung pucuk dan hujung akar adalah tisu meristem apex. Jadi apa itu tisu meristem? Tisu yang aktif membahagi secara mitosis dan belum membeza. Apa maksud belum membeza? Dia belum menjadi seperti tisu epidermis, tisu korteks. Dia belum lagi berubah daripada segi bentuk dan struktur. Itu maksud belum membeza. Ini adalah gambar untuk tisu meristem. Ini adalah tisu meristem di bahagian pucuk. Okey. Manakala ini adalah tisu meristem di bahagian akar. Dibesarkan ya. Ini bahagian akar. Ini adalah bahagian pucuk. Ini masih lagi gambar yang sama. Di mana ini adalah pokok. Apabila kita besarkan bahagian hujung pucuk, kita akan nampak sebegini. Ini adalah terletaknya tisu meristem apex di hujung pucuk. Dan di hujung akar terletaknya tisu meristem apex di hujung akar. Dan di bahagian batang kita akan nampak cambium gabus. Sini dan juga cambium vascular. Masih ingat lagi tak definisi pertumbuhan? Yang ni kita dah belajar masa form 4 sebelum ni ya. Pertumbuhan apa maksudnya? Proses kekal dan tidak berbalik berlaku dari peringkat zygot hingga dewasa. Ditunjukkan oleh pertambahan bilangan sel, pertambahan saiz, pertambahan isi padu, pertambahan jisim badan, ketinggian dan kerencaman fungsi organ. Ia juga akan melibatkan pembezaan dan pengkhususan sel. Apakah maksud pembezaan? Berbeza daripada segi bentuk dan struktur. Manakala untuk pengkhususan berbeza telah mempunyai fungsi yang khusus.
Apakah maksud kerencaman? Kerencaman ini ialah pelbagai, macam-macam. Apakah kepentingan pertumbuhan? Kepentingannya adalah untuk membenarkan perkembangan dan kematangan sistem-sistem badan untuk membolehkan pembiakan berlaku bagi mengekalkan spesies. Seterusnya, zon pertumbuhan sel dibahagikan kepada 3 zon pertumbuhan. Untuk hujung pucuk dengan hujung akar, kita dapat bahagikan zon pertumbuhan sel ini kepada 3 bahagian, iaitu pertama zon pembahagian sel, kedua zon pemanjangan sel dan ketiga zon pembezaan sel. Jadi zone of division ini adalah zon pembahagian sel, zone of elongation adalah zon pemanjangan sel, zone of maturation ini adalah zon pembezaan sel. Jadi di kawasan zon pembezaan sel ni kita akan nampak terdapatnya sel-sel akar rambut di sini ya. Di mana di zon pembezaan sel ni tisu-tisu sama ada telah matang ataupun mula menjadi matang. Jadi gambar sini ini adalah zon 1, zon pembahagian sel. Ini adalah zon 2, zon pemanjangan sel dan ini adalah zon 3, zon pembezaan sel. Jadi ini kedua-dua gambar ini adalah rajah yang samalah nak menunjukkan 3 zon pertumbuhan sel. Jadi ini adalah zon pertumbuhan sel pada hujung pucuk. Jika gambar yang kamu lihat tadi ni, ini adalah root cap jidal akar, ni di bahagian akar. Ini adalah untuk pada hujung pucuk. Ini adalah micrograph sel meristem di hujung pucuk. Apa maksud micrograph? Gambar yang diambil ataupun fotografi yang diambil daripada melalui mikroskop. Jadi ini yang kita nampak bentuk sel meristem di hujung pucuk, bentuknya sebegini. Bila kita besarkan, tengok dengan mikroskop nampak macam ni. Jadi ini adalah kawasan pucuk, ini meristem apex pucuk. Jadi ini adalah zon pembahagian sel, kemudian zon pemanjangan sel, kemudian zon pembezaan sel. Ini akan mempunyai tisu yang matang. Jadi di sini adalah primordium daun. Apa itu primordium daun? Daun awal. Kemudian di sini zon pemanjangan sel, tisu vaskular mula terbentuk. Kemudian dia akan membentuk xylem, phloem, cortex dan juga epidermis. Jadi ini adalah zon pembezaan sel. Kemudian ini adalah zon pertumbuhan sel pada hujung akar. Jadi terbalik kalau tadi hujung pucuk daripada atas ke bawah, untuk akar daripada bawah ke atas. Ini adalah jidal akar, penutup bahagian akar untuk melindungi akar. Ini adalah meristem apex untuk akar. Jadi di sini adalah zon pembahagian sel. Kemudian ini adalah zon pemanjangan sel. Kemudian ini adalah zon pembezaan sel dan ini adalah tisu yang matang. Jadi kita akan jumpa di zon pembezaan sel ni xylem, phloem, rambut akar dan juga cortex. Jadi ini tumbuhan, kita besarkan bahagian hujung akar. Kemudian kita besarkan lagi kawasan ini, so kita akan nampaklah kawasan ini kan. Yang ini bukan kita besarkan tapi adalah gambar yang lebih jelas lah. Yang sini lebih jelas. Okay, ini meristem apex akar ini adalah zon pembahagian sel. Jadi apa yang berlaku ketika setiap zon-zon ini? Pertama sekali yang kita nak bincangkan ialah zon pembahagian sel. Jadi zon pembahagian sel berlaku pada meristem apex yang terdiri daripada sel-sel meristem yang aktif membahagi secara mitosis. Dalam slide ini kita masih lagi belum bincangkan untuk meristem lateral ya pelajar-pelajar. Yang kita akan bincangkan ialah meristem apex terlebih dahulu. Untuk meristem lateral dalam slot yang seterusnya.
Pertambahan bilangan sel menyebabkan peningkatan kepanjangan batang tumbuhan. Semasa sel baharu terbentuk, sel yang terbentuk sebelumnya akan ditolak ke zon pemanjangan sel. Jadi ini adalah zon pembahagian sel. Ini adalah sel-sel meristem. Di mana antara ciri sel meristem ini adalah dinding selnya adalah nipis. Kemudian nukleusnya bersaiz besar. Sitoplasmanya padat. Vakulnya kecil ataupun vakulnya tiada. Minta maaf ya, tapi dah mulalah terbentuknya vakul kecil lah di sini ya. Okey, dalam gambar ni ditunjukkan vakul kecil Jadi vakul kecil ni ketika zon pembahagian sel. Kemudian kita masuk kepada zon pemanjangan sel. Daripada sel yang sebegini, vakul-vakul yang kecil ini, vakul menjadi besar. Kenapa vakul menjadi besar? Kerana air meresap masuk secara osmosis. Vakul semakin besar sehingga membentuk vakul yang besar. Jadi inilah yang berlaku ketika zon pemanjangan sel, di mana zon pemanjangan sel terdiri daripada sel-sel yang mengalami pertambahan saiz. Pertambahan saiz berlaku melalui resapan air. Ingat resapan bukan menyerap. Sebab resapan ni bahasa Inggeris dia diffuse. Menyerap itu absorb. Jadi sangat-sangat berbeza. Berhati-hati bila kita nak tulis jawapan, kena hayati jawapan kita ketika kita menjawab soalan. Air meresap masuk secara osmosis, wajib tulis, dan penyerapan nutrien ke dalam sel serta disimpan dalam vakul. Vakul-vakul kecil yang bersebelahan, bila air ini meresap masuk secara osmosis, dia akan bergabung membentuk vakul yang bersaiz besar. Vakul-vakul kecil bersebelahan bergabung membentuk vakul yang bersaiz besar. Ini dikenali sebagai pemvakulan. Kemasukan air akan mengenakan tekanan terhadap dinding sel, lalu menolak memanjang dan melebarkan sel sehingga menjadi sebegini. Daripada asalnya, itu saiz dia yang asal. Kemudian masuk kepada zon yang kedua iaitu zon pembezaan sel. Zon pembezaan sel terdiri daripada sel, minta maaf. Okey, silapan kat sini Mula-mula sekali zon pembahagian sel ni yang pertama. Yang kedua zon pemanjangan sel. Yang ketiga ialah zon pembezaan sel. Zon pembezaan sel terdiri daripada sel-sel yang membeza. Dan pembezaan berlaku apabila sel telah mencapai saiz yang maksimum. Apa maksud membeza ni? Mula berubah daripada segi bentuk dan struktur. Sel-sel membeza membentuk tisu kekal seperti epidermis, korteks, xilem dan phloem. Kita dah belajar baru ni iaitu tisu tumbuhan ini ada dua. Tisu tumbuhan ada dua. Satu adalah tisu meristem dan satu lagi adalah tisu kekal. Jadi tisu meristem ni adalah tisu yang aktif bermitosis. Manakala tisu kekal ialah tisu matang yang telah mengalami pembezaan atau sedang mengalami pembezaan. Jadi anak-anak pelajar boleh rujuk balik video cikgu yang sebelum ini untuk 1.1. Kemudian sel berubah bentuk dan struktur menjadi sel khusus. Kita katakan sel ini mengalami pembezaan iaitu berbeza daripada segi bentuk dan struktur dan juga mengalami pengkhususan yang mana ia akan mempunyai fungsi yang spesifik. Sebagai contoh, sel epidermis pada daun membeza dan membentuk sel pengawal yang bentuknya seperti ginjal yang mana fungsinya adalah untuk mengawal dan mengawal pembukaan dan penutupan liang stoma.
Lagi contoh adalah sel epidermis pada akar yang mana ia akan membeza dan membentuk sel akar rambut. Ini juga kita dah belajar dalam 1.1 sebelum ini. Di mana sel akar rambut itu akan mempunyai unjuran yang panjang untuk meningkatkan jumlah luas permukaan bagi meningkatkan penyerapan air dan garam mineral. Jadi setakat itu sahaja slot pada hari ini. Untuk subtopik seterusnya iaitu jenis pertumbuhan, kita akan belajar pada slot akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.